بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita. Hadis berapa tu, siapa boleh ingat? Doktor ingat tak hadis berapa kita berhenti tu? Ya? 95. Mana 95 tu berkenaan dengan apa tu? 90. Kalau ni 98. Sembahyang sunat ya. Ramadan dah habis ni, Ramadan lagi ni. Hadis qiyamul lail. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته تعني بالليل فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan salat malam biasanya mengerjakan sebanyak 11 rakaat, maknanya termasuk witir. Sebab itu di dalam mazhab kita tidak ada larangan untuk nak buat lebih daripada 11. Adapun pandangan Abu Hanifah cukup 11 saja. 8 tambah 3 jadi 11. Khilaf ulama ini tidak sedikit pun mendatangkan muskilah. Siapa yang rasa nak buat 11 buat, siapa yang rasa nak buat lebih pun tak ada masalah, sebab kesemuanya daripada jenis kebaikan yang diinginkan dalam Islam. Dan Rasulullah lama sujud, lebih kurang sama dengan seseorang yang membaca 50 ayat. Di sini semayang seorang-seorang. Kerana sujud ini keistimewaan dia merupakan tempat yang paling mustajab untuk kita dimakbulkan doa kita. Fa'akthiru fihi ad-du'a. Nabi kata banyakkan pada sujud itu doa. Karena cara kita sujud itu melambangkan begitu tawaduknya dan rendah diri. Dan kita tidak dibenarkan sujud sedemikian kepada makhluk, melainkan kepada Allah Azza wa Jalla. Berlainan dengan rokok. Rokok ni fa'azzimu fihi, kita besarkan Tuhan kita, kita mengagungkan. Di situ kita membayangkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Tetapi di waktu sujud kita banyakkan doa. Doa tidak bolehlah kita baca dalam bahasa Melayu. Dalam solat perlu kita baca dalam bahasa Arab. Kalau nak bahasa Melayu, bacalah hati, tak ada masalah. Kalau kita nak berdoa sujud lama dengan kita menggerakkan hati kita, tak ada masalah. Kerana kita mengetahui doa itu merupakan mukhul ibadah dan silahul mukmin. Doa tersebut ialah asas dalam ibadah dan merupakan senjata kita untuk menjadikan kita lebih kuat. Rasulullah lama, 50 ayat ni kalau kita baca cara biasa mungkin 15 hingga 20 minit. Makna kalau Al-Mulk 30 tambah 20 lagi surah Jumaah, makna 2 surah. Bacaan secara tartil. Itu ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubudiyah yang begitu tinggi. Sebab itu kalau kita nak mentarbiah dan mendidik diri kita, kita melihat keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada semua perkara. Pada tindak tanduknya, pada tindak tanduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rohaniah. Ada hubungan kita dengan Tuhan kita. Jadi bila kita membaca sirah Nabi yang berkaitan dengan ibadat dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangkan satu perasaan
tarbawiyah, itu pendidikan luaran dan dalaman. Sebab itu bila para pengkaji mengkaji, di antaranya satu kajian yang dibuat oleh Dr. Muhammad Zuhaili di dalam mengkaji khasais tarbawiyah nabawiyah, ciri-ciri istimewa pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah pendidikan yang memberi kita jiwa. Jiwa ini yang diperlukan. Istajibu lillahi wa rasul lima da'akum idza da'akum lima yuhyikum. Sahut seruan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia menyeru kita. Kerana bila kita menyahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu menghidupkan kita. Di waktu hati ramai orang mati. Kita mempunyai muskilah yang paling besar di dunia ni adalah muskilatul qulub. Selain daripada mental, juga masalah hati kita. Kalau Imam Ghazali menyebutkan 3 masalah besar dalam masyarakat, itu masalah hati kepada 3: riya, ujub dan hasad. Itu muskilah kubra. Sebab 3 masalah ni yang menjadi problem semua benda. Dengki kita tahu dah kesan cantah sana cantah ni. Riya, tidak ada satu insan yang mampu stable. Sebab dia nak buat apa pun mesti ada habuan duniawi. Jadi berlaku penjualan agama. Berlaku iaitu agama dijadikan sebagai tangga, bukan lagi matlamat. Jadi orang mengekustasikan agama. Semua orang jadikan agama untuk mencapai tujuan masing-masing. Kita nak sedekah pun kena ada wartawan. Kena begitu. Kalau tak ada wartawan nak sedekah tu kurang sikit. Kita tak kata benda tu haram secara mutlak, tapi benda-benda tu bahayalah. Sebab kita nak sedekah kerana Allah Azza wa Jalla. Tetapi bila semua benda kita nak programkan, sampai ibadat kita nak programkan, apa yang tinggal kita dengan Tuhan? Walaupun tak salah sekala tu kita buat program untuk bagi orang lain semangat, tapi kalau selalu sangat kebimbangan, takkanlah kita ni manusia biasa. Insan yang bukan di zaman dulu cemerlang dengan Tuhan kita, tak, orang kata apa kita ni nak diukur dengan zaman sahabat tabi'in itu sangat jauh. Tak boleh kita nak sama. Kemudian kita banyak mendedahkan amal ibadat kita. Yang manalah kita nak simpan? Yang kita simpan pun belum tentu ikhlas, yang dedah lagi susah. Jadi kalau kita melihat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pergi perang, kemudian dia menang, dia dapat harta rampasan, telah hilang 1/3 pahala dia. Sedangkan ni bukan masalah dosa ni. Sebab orang yang pergi perang, dia berhak dapat habuan dia, ghanimah di dalam peperangan. Hadiahlah daripada kerajaan bagi dia sebagai satu anugerah. Kemudian ulama kata pujian orang terhadap ulama kepada ahli ibadat itu juga ghanimah. Itu juga hadiah. Hilang 1/3 pahala. Makna bila kita buat baik, kita tak minta orang puji kita, tapi orang puji kita, hilang 1/3 pahala. Bila kita buat buku, kita bagi ilmu kepada masyarakat, orang puji kita, hilang 1/3 pahala, tinggal 2/3. Dan kalau terlampau banyak sangat orang puji kita, tinggal sikit je lah. Kita nak, masalah kita sekarang ni bukan masalah problem puji tak puji, kita nak bawa ke akhirat pula, nak tinggal apa kita ni. Kalau tuan-tuan beli satu buku nama dia Bidayatul Hidayah, kita bawa keluar buku tu nanti tunjuk, tak sempat nak bawa main. Karangan Imam Ghazali, Jalan Petunjuk, macam mana kita nak kenal, kita dapat hidayah. Dia kata kita ni banyak buang masa. Bikak-bikak lah betul, bikak kita kena terima hakikat tu. Hak Tuhan sebut masa tu manusia semua orang gitu betul. Dia kata apa? Imam Ghazali dah audit untuk kita dah. Kita kalau diberi umur 60 tahun lah. Saya lambat lagi lah. Tu kalau hidup, betul hidup tak rasa lah 60 tahun. Tuan-tuan yang sampai dah 50 ke atas tu kan alhamdulillah dapat merasai marhalah-marhalah muda, sederhana. Jadi kita tahu problem apa yang berlaku, pengalaman yang berharga. Jadi dia kata selalunya kita tidur 8 jam sehari. Kebiasaan orang tidur 8 jam sehari.
Dia kira kalau kita hidup 60 tahun, 8 jam sehari tidur, dah tidur 20 tahun. 20 tahun tidur, tinggal 40 tahun. Itu kira kita punya habuan tu. Kalau kita niat ibadat, alhamdulillah lah, tak apa lah. Tapi zaman sekarang tidur tu ya, balik pejabat letih, kita baring tu. Maknanya 20 tahun kita duduk kat tidur pun dah dekat jadi Ashabul Kahfi lah tu. 20 tahun tidur. Itu kalau tidur 8 jam. Kalau dia up lagi tambah 10 jam. Yang tidur kuat tu dia, kita dah berpuluh-puluh tahun tidur di dalam bilik kita. Ashabul Kahfi 300 tahun. Itu umur dia panjang. Kita 20 tahun dah selesai. Kemudian kalau kita hak lawa-lawa kita ya, yang tak ada dunia akhirat, semua benda yang orang masa kita lepak lama, tak ada apa. Katalah boleh 2 jam. Kalau 2 jam dah berapa tahun dah? Mungkin 5-6 tahun dah selesai itu 26 tahun. Kalau kita kerja sehari 8 jam, kita tak niat ibadat, kita pergi kerja macam biasa saja. Kalau 8 jam sehari kita kerja 20 tahun, kalau orang niat kerana Allah, insya-Allah dapatlah pahala. Tapi kita kira yang dunia-dunia dulu. Kita tak kira yang niat lagi. 8 tahun kerja sehari, 8 jam sehari, kalau hidup 60 tahun, dah 20 tahun kita hidup untuk kerja. Kemudian tinggal apa kita nak buat akhirat ni? Sembahyang kita sehari 30 minit, begitu 30 minit. Mungkinlah sejam tambah Quran sikit. Jadi kita ukur-ukur berapa yang kita tahu kita bawa ke akhirat. Jadi Imam Ghazali dia telah hisap kepada kita ni, dia susun jadual nak buat apa. Pagi nak buat apa, zikir nak buat apa, sebab benda-benda tu yang boleh, orang kata apa, boleh tampung balik yang kita buat segi lara dan sebagainya. Sebab itu Allah Ta'ala buat kita Lailatul Qadar. Sebab nak tampung kita punya tidur 20 tahun lah. Apa lagi? Yang makan, minum, yang kita hilang daripada zikrullah. Kosong begitu. Kalau kita audit betul-betul, semua pakat menangis. Sebab nak bawa ke akhirat. Orang tanya pula, ustaz macam tu payah kita. Kita bila kita dengan Tuhan, jangan kita fikir nanti soal pembangunan ekonomi jatuh tu tak apalah, itu nombor 2 lah. Kita fikir kita dengan Tuhan nanti. Dan kalau kita renung, bila kita mati nanti, kita bukan nak sebut apa dah. Semua kita nak disebut benda yang baik-baik. Dia ni rajin derma, dia ni rajin pergi masjid, dia ni rajin berzikir. Termasuk kalau artis-artis meninggal pun tak cerita dia pergi kelab malam tu. Tak sebut dia ni seorang artis yang rajin pergi kelab malam. Orang tak sebut kepada mayat. Walaupun dia tu memang kerja di night club. Kita sebut dia rajin sedekah. Baru nak pergi umrah. Tak seorang ni baru nak pakai tudung. Tak seorang ni masya-Allah. Semua kita sebut benda-benda yang kita yakin Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Semua orang macam tu. Pemimpin dan rakyat kita akan sebut kebaikan dia. Dan itulah hakikat yang kita nak dalam kehidupan kita. Sebab masa mati semua kita nak disebut macam tu. Akhirnya kalau kita tidak mengumpulkan kebaikan, sebab itu mudah-mudahan dengan kita membaca sirah Nabawiyah, dia ada satu kesedaran yang orang kata, kalau dalam ilmu sosiologi tu realize, perubahan seseorang tu bermula dengan kesedaran. Tak ada kesedaran, tak ada perubahan. Jadi Nabi sujud tu dia 50 ayat. Cerita kalau imam sujud macam tu, tidurlah, terlentang semua ada. Wa yarka'u rak'atain, kemudian sebelum Nabi semayang fardu subuh, Nabi semayang sunat 2 rakaat, solatul fajr. Ini satu solat yang Nabi tak pernah tinggal walaupun musafir. Ada beberapa solat sunat yang Nabi tak pernah tinggal walaupun musafir. Solat rawatib Nabi tinggal, yang qabliyah, ba'diyah Nabi tinggal, sebab kita musafir, sebab kita gabung terus. Tetapi salatul fajri sembahyang 2 rakaat Nabi tak pernah tinggal sebelum subuh. Salatul witri, iaitu salat witir, Nabi tak pernah tinggal. Menunjukkan 2 solat ini kata ulama sangat besar pahala dia. Sebab tu ulama khilaf di antara salatul fajri dengan salat witri ni yang mana lebih afdal. Sebagian ulama kata salatul fajri lebih afdal. Sebagian ulama kata sembahyang witir lebih afdal. Yang penting dua-dua ni pahala sangat luar biasa. Thumma yattaji'u ala shiqhil ayman, kemudian apa nama dia, Nabi pun berbaring
Di sini ulama khilaf. Baring kita ni sebelum subuh tu Nabi sembahyang, Nabi rehat. Itu memang kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama khilaf, rehat Nabi itu ada niat ibadat ke ataupun Nabi memang letih, tabiat. Jadi di sana mazhab Syafi'i kata itu ibadat. Tapi kita buat macam tu pakai telajak lah, sebab waktu tu waktu bahaya. Kita dekat subuh 5 minit tu, kalau kita baring mungkin pukul 7 pagi baru kita bangun. Orang dah balik jemaah dah. Di situ sebagian ulama melihat rehat Nabi itu hanyalah tabiat. Mana Nabi rehat sekejap ambil tenaga. Yang itu lebih rasa lebih, orang kata lebih sesuai lah. Sebab kalau kita tidur juga pakai takbir subuh dah, sedap tidur sebelum subuh tu. Ataupun masa lepas azan tu kita tidur tu, Allahu Akbar, mungkin telajak laris terus. Telajak lah. Sebelah kanan sehingga datang seorang beritahu bahawa solat subuh sudah tiba waktunya. So kita sebelum azan ada solat 2 rakaat yang Nabi sembahyang, kemudian azan ada 2 rakaat solatul fajri, kemudian sembahyang subuh. Dan ini satu ibadat yang kata Imam Ghazali ramai orang tak buat lah. Benda yang sangat simple. Sunnah Rasulullah ni dia bukan payah mana. Yang payah ni bolehlah kita tinggal sekali buat sekali, tapi yang senang-senang ni ramai orang tinggal. Sebab 2 rakaat subuh ni satu benda yang simple, baca kuliah, baca qulhu, tak ada yang surah panjang-panjang. Tetapi yang buat sangat sedikit. Dan kelebihannya, kalau kita terluput di waktu surau, misalnya kita sampai ke surau, orang dah sembahyang fardu, kita tak sempat sembahyang salatul fajri, kita boleh buat selepas solat fardu. Ini semua mazhab kita. Sebab kita kena tahu yang dilarang itu sembahyang selepas sembahyang fardu subuh, solat sunat mutlak itu. Solat ba'diyah, solat hajat, solat taubat, tak boleh buat selepas sembahyang fardu. Adapun sembahyang qabliyah, waktunya kata Imam Syafi'i yang disebut oleh Buaiti dalam Mukhtasar Buaiti, Imam Nawawi pun sebut dalam Minhaj, daripada waktu masuk subuh sampai naik matahari. Jadi cuma kita kadang-kadang nak buat rasa bersalah pula. Orang kata dia ni sembahyang apa ni? Perasaan kita mai sebab tak semua orang belajar. Saya pun begitu juga. Kenapa nak buat dah. Tak kira buat ni, ustaz ni apa sembahyang sunat lepas ni. Kita otak kita dia main juga tu. Bisikan-bisikan syaitan tu buat je lah. Orang nak kata nanti kita cerita. Jadi konsep qabliyah ini dia bermula masuk waktu, tamat waktu, maksudnya yang fardu tu. Maka kalau subuh pukul 7 10 minit tu, itulah tamat dia. Jadi kita kalau terluput sembahyang sunat fajar di masjid, kita sembahyang fardu dulu, habis sembahyang fardu kita buat solatul fajr. Dan begitulah seterusnya solat qabliyah sampailah isyak. 5 waktu itu, waktu solat sunat qabliyah dia berpanjangan sampai tamat waktu fardu. Jadi kita tak rasa macam nak berlari, cepat ni dah nak azan, kita tak sembahyang qabliyah lagi tak. Kita sembahyang dulu fardu bersama dengan imam, kemudian dah selesai kita buat solat qabliyah. Sebab pahala solatul fajr ini sangat besar. Dalam hadis yang sahih Nabi sebut rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sembahyang sunat 2 rakaat fajar ini lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Jadi kita jangan lepaskan peluang. Kalau kita rasa malu pun pejam mata lah. Kadang-kadang ada mahal apa sembahyang lepas sembahyang fardu. Itu di antara amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis seterusnya itu hampir sama saja. Jadi poin yang kita nak ambil sebelum berpindah kepada hadis-hadis yang lain, iaitu solat jenazah. Masuk mati tu ni. Kita minta Allah Taala panjangkan umur. Qiyamul Lail merupakan medan pahlawan. Maksudnya medan orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana Qiyamul Lail ini, waktu malam ini dia berlain daripada waktu siang. Di situ ada penurunan rahmat Allah. Yanzilu Rabbuna fi thuluth ila sama' fi thuluthil lail. Dalam hadis yang sahih Allah menceritakan dalam hadis kursi, Nabi Muhammad SAW menceritakan bahawa Tuhan turun tu masuk rahmat Allah turun pada 1/3 malam. Dan Allah membuka 3 pintu. Pintu maghfirah yang pertama, pintu istijabah doa yang kedua,
pintu untuk meminta perlindungan. Makna di sisi security tu dah ada. Security pun ada, tawaran pengampunan pun ada, tawaran untuk kita nak minta apa saja. Tiap-tiap malam Tuhan bagi tawaran, wa qalilum mimma hum, tapi sedikit yang bangun malam. Dan ini yang menjadi medan perjuangan jihadun nafsi, iaitu mujahadatun nafsi. Kita latih diri kita supaya kita mampu mengingkari nafsu kita. Sebab nafsu dia suruh kita tidur. Tak ada nafsu yang suruh bangun. Allah Ta'ala buat dunia ni dunia ibtila, dia bagi kita seronok tidur. Tetapi untuk mendidik nafsu yang berkualiti sehingga kita mampu mencapai nafsu mutmainnah dengan adanya qiyamul lail. Jadi kita di situ ada qiraatul Quran, pembacaan Al-Quran, kemudian zikir, kemudian kepada salat, kemudian kepada selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian pembacaan Al-Quran, kepada istighfar, wabil ashar. Allah Ta'ala memuji golongan yang beristighfar di waktu sahur. Ulama kata apa? Wabil mustaghfirina bil ashar. Waktu sahur tu maksudnya 50 minit sebelum azan subuh itu, waktu itu terbaik untuk kita istighfar. Seafdal-afdal amalan ketika waktu pukul 5 sampai pukul 5:49 kita tu, yang paling afdal kita istighfar. Jadi jangan kita lupa sayyidul istighfar yang ada dalam al-Quran. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu ila akhirih. Karena istighfar ini bekalan yang sangat mustajab, bekalan yang luar biasa. Orang kata apa? Allah Ta'ala suka sangat kepada orang yang banyak istighfar. Jadi itu waktu yang sangat berkualiti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita taufik dan kekuatan untuk kita bangun malam. Karena peluang kita untuk merasai nikmat bangun malam hanya di dunia saja. Mati tak ada dah. Mati ni siang malam sama aja. Gelap gulita. Tak ada apa beza untuk orang mati. Walaupun kita tengok sekarang ni tanah kuburan tu alhamdulillah dibangunkan, ada lampu. Kita rasa tanam di sini selamat sikit, cerah malam-malam. Kalau tuan-tuan nak rasa tanam selamat, pergi di Gombak, masya-Allah, lampu elok, dia orang buat kubur. Kita pun malam-malam nak pergi ziarah tak takutnya. Sebab dia buat cantik. Macam di Putrajaya. Hantu pun tak nak. Tapi kalau kita pergi kubur Kajang tu, oh takut dengan bukit bukau. Tapi sebenarnya kubur Kajang kan kubur Gombak sama aja, dalam tu sama aja. Tak ada apa yang boleh membantu kita melainkan dengan amalan kita. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, dia bagi peringatan kepada kita. Dia sebut, ya man 'asha, wahai orang yang hidup di dunia ini, dia kata, innaka tahruju minad dunya wa tafqidu aladza syai'in. Kamu akan keluar daripada dunia ini dan kamu akan kehilangan satu benda yang paling lazat. Dua perkara yang paling lazat di dunia, yang kalau di akhirat pun kita tak dapat buat. Hilang dah benda tu. As-salah dan tilawatul Quran. Sembahyang dengan baca Quran. Hatta kita diletakkan jenazah di depan nanti, itu orang baca kita. Itu untuk apa? Hapuskan dosa dan bagi pahala. Setakat tu je. Tapi kelazatan khusyuk, nak rasa menangis, nak rasa orang kata apa? Lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tak ada. Saya terbaca satu artikel seorang ulama, dia kata apa? Bila dia baca Al-Quran, makin menjadi kuat diri dia. Makin orang kata apa? Kehidupan dia makin lebih takut kepada apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Tiap-tiap malam dia baca Quran, dia dapat kekuatan inspirasi luar biasa. Tapi orang mati, kita letak ma'at tahfiz 30 orang pun tak ada apa. Ma'at tahfiz tu dapat duit, dapat pahala doa tu je. Sebab kita bayar seorang banyak. Saya duk tengok orang duk panggil ma'at tahfiz tu, tak salah pun, benda tu halal. Cuma yang betul tu hafiz Quran. Kita dapatlah pahala, tapi duduk dalam kubur tu tak ada apa-apa. Jadi kata Ibnu Athaillah Sakandari, kamu akan keluar daripada dunia ni, satu benda yang kelazatan itu hanya ada di dunia, iaitu sembahyang. Kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, nak minta apa dalam sembahyang.
dan kita baca Quran, kita nak dengar pula Tuhan bagi kita nasihat. Mana sembahyang tu sudut kita Quran, sudut Tuhan nak cakap kita. Seolah kita berdialog dengan Tuhan. Tuhan nak cakap apa dengan saya? Begitu. Kalau bahasa mudahnya. Jadi Tuhan bagi tahu melalui Al-Quranil Majid. Kamu buat tu, kamu buat ni. Dua nikmat ini hanya kedapatan di dunia sahaja. Kalau kita keluputan, dah nyawa diambil, rentapan itu sekali saja baghtatan, ketika tu penyesalan yang tidak ada makna. La yastakhiruna sa'atan wa lahum yastaqdimun. Tak ada lewat, tak ada kurang. Nyawa kita macam tu lah. Dan ini satu benda yang patut kita renung. Kemudian masuk pula bab solatul janaiz. Allah, kita ni awal sangat nak mati. Tak apalah peringatan. Al-Imam Sayyid Qutb rahimahullah, dia mengarang satu kitab kecil. Tajuk dia Fannul Maut, seni mati. Sebab dia menganggap mati ni satu kesenian, bukan satu ketakutan. Seni bagi orang beriman. Seni ni macam mana? Kalau kita tengok orang main seni ni, macam-macam dia buat. Hak melompat ada, hak yang ni ada, macam-macam. Jadi kita ni pilih nak mati macam mana? Seni mati mana yang kamu nak pilih? Kamu nak mati syahid ke? Nak mati dalam baca Quran ke? Nak mati apa sujud ke? Nak mati di night club ke? Itu yang dikatakan fannul maut. Jadi Said Qutb bila dia tulis buku tu, sebab dia di penjara, kita tak ambil dia punya side negatif Said Qutb, kita ambil yang positif dia. Bila dia dalam penjara, dia orang kata apa, kematian tu dekat dengan dia. Dia digantung di zaman Jamal Abdul Nasir. Dia digantung. Jadi bagi dia memilih tariqah, jalan untuk mempertahankan Islam dia sehingga dia digantung. Dan dia sonok, dia memilih jalan tu sedemikian. Maka sebelum kematian dia mengarang kitab Fannul Maut. Kita pula mati, kita takut siapa yang sonok dengan mati. Majoriti kita bila sebut mati, Allahu Akbar, kita akan potong. Apa sebut mati ni awal sangat. Mati ni masalah dia makin dekat dengan kita. Orang sambut hari jadi, semua orang sonok sambut hari jadi. Tapi kalau kita faham hari jadi itu, kita tak seronok. Sebab hari jadi itu adalah pengisytiharaan kita nak mati dah. Kalau kita diberi nyawa 70 tahun, tahun ni 50 tahun, tinggal 20 tahun lagi, nak seronok kat mana? Umur kita diinfakkan begitu. Jadi mati ni satu benda yang kita kena create, nak mati macam mana. Di antara ulama-ulama yang mati dalam husnul khatimah sangat ramai, dan orang-orang soleh. Di antaranya Abu Zur'ah rahimahullah yang mati dalam keadaan mengucap kalimah la ilaha illallah sambil meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu ketika bila dia nazak, anak murid dia ramai sekeliling begitu, nak ajar dia mengucap, rasa guru untuk guru ni dia pandai-pandai mengucap sendiri kot. Dia fikir macam tu. Jadi anak murid dia fikir macam mana nak suruh untuk guru mengucap. Dia orang kata tak apalah, kita buat bacaan hadis, kita tukar perawi-perawi ni bagi tok guru tu dengar. Mungkin dia boleh bercakap macam tu pun. Jadi mereka pun pusinglah perawi-perawi hadis, sebutlah nama si fulan, si fulan, si fulan, dan membaca hadis man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang penghujung kalimahnya la ilaha illallah masuk syurga. Jadi dia dengar, dia kata hadis ni salah. Bukan perawi macam tu, perawi dia dimula macam ni, macam ni, macam ni. Baulah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, nyawa dia dicabut. Itu dia antara tanda-tanda husnul khatimah. Imam Ghazali bincang pula, dan ulama lain bincang, husnul khatimah ni mesti sebut la ilaha illallah ke? Mana kalau tak sebut la ilaha illallah ni kita suul khatimah? Tidak. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimah yang terakhirnya bukan la ilaha illallah. Yang disebut dalam Bukhari kalimah yang terakhirnya ar-rafiqal a'la. Allahumma ar-rafiqal a'la, ar-rafiqal a'la. Wahai Tuhanku, tempat yang tinggi di sisi kamu, tempat yang tinggi di sisi kamu. Jadi qarinah ataupun dalil tersebut
membuktikan bahawa tak semestinya husnul khatimah ni dengan menyebut kalimah la ilaha illallah. Mungkin kita baca Quran macam Syekh Abu Hasan Ali An-Nadawi rahimahullah yang meninggal pada 1999, 31 Disember bulan Ramadan, hari Jumaat dalam masjid tengah baca Quran. Tu dia nak mati macam mana ni? Kita dapat dalam masjid pun okey lah tu. Ini Abu Hasan Nadawi, dia pernah datang Malaysia tahun 1985. Buku dia pun ada terjemahan dia. Boleh tengok dekat Yapim. Diorang ada terjemah buku-buku dia. Alim, masya-Allah. Jadi dia main tu 85 tu ada jemputan daripada kerajaan, dia main UM punya datang, Kuala Lumpur datang, apa nama dia, Kedah pun datang. Dia main pondok kat saya mengaji dulu, masya-Allah. Barakat dia kita rasa. Dia ni satu ulama yang kata Syekh Qaradawi yang sepatutnya hidup di zaman sahabat, tapi Allah cabut dia hidup di zaman kita. Zuhud sangat. Tak pernah duduk hotel. Tak pernah duduk hotel. Dia tak mau duduk hotel. Hidup dia terlampau zuhud, rumah dia buruk. Dia pergi mana tetamu negara, tapi dia kata apa? Bagi saya duduk rumah pelajar kata. Dia duduk rumah student, hostel. Dia pergi Madinah duduk hostel, pergi Mesir duduk hostel, main Malaysia duduk hostel. Kita tanya, hotel mana? Oh, tu kita. Agak hotel kecil besar. Kita tanya, taklah salah, tapi kita boleh timbang-timbang kehidupan kita dengan dia, sebab tu Tuhan bagi dia special. Jadi dia tak pernah, diceritakan dalam riwayat, tak pernah duduk di hotel. Dia tak mau duduk hotel. Walaupun diberi layanan kerajaan, dia tolak. Jadi tahun 1999 tu orang nak sambut hari tahun baru, abad baru, tahun 2000. Masa tu tengok sambutan luar biasa. Kita pun tak sabar ni, macam-macam acara dah. Masa tu Malaysia tak percaya sini. Dia konsert dulu. Dia lepas bila tak percaya sini. Jadi hari Jumaat bulan Ramadan, kalau tuan-tuan ingat 31 Disember tu bulan Ramadan, hari Jumaat. Boleh buat kalender sebab hari tu kematian dia memang masyhur. Dan masa tu alhamdulillah kita pelajar-pelajar tahu dan buat majlis. Ulama-ulama di Malaysia buat majlis. Sebab dia mati dia ajaib semua. 31 Disember, seolah-olah Tuhan tak bagi dia bersambut program maksiat bersama orang lain. Ini dia ada tafsiran dia lah. Walaupun betul tak betul, wallahu alam. 31 Disember, hari Jumaat, bulan Ramadan, dalam masjid sebelum khutbah Jumaat, dia baca ayat qila dukhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun. Ayat tu sedang baca, dia meninggal dunia. Maknanya kalau kita salah satu 5 dia ada tu, satu jadilah. Bulan Ramadan dapat satu, alhamdulillah, ada kebaikan dia. Ataupun dalam masjid dengan baca Quran ke, ataupun kita hari Jumaat, alhamdulillah, dia dapat 5. Itu Sayyidi Abu Hasan Ali An-Nadawi rahimahullah. Ini benda yang wakil. Jadi kita boleh mencipta seni kematian. Kepada Hasan Al-Banna pula, kematian dia dibunuh dan dicincang. Hasan Al-Banna dibunuh oleh Raja Farouk. Bila masuk hospital, ditembak, Raja dia marah sangat, Raja Farouk tu. Dia marah sangat. Dia suruh cincang. Cincang dia tu makna dia berjalan gundi. Macam cerita piramid dapat Alibaba berjalan lapuk. Potong-potong. Dan kematiannya 3 orang yang semayang. Bapa dia dengan 2-3 orang. Sebab dilarang semua orang turun semayang jenazah dia. Jadi mati dia dicincang. Ada orang mati macam tu. Syekh Ahmad Yasin rahimahullah mati dibom oleh pasukan tentera Israel. Dia keluar nak pergi sembahyang subuh. Dia orang bom ni, apa dia panggil bom? Hak yang tembak berkecah terus, habis mayat dia bergelimpang. Jadi itu seni kematian. Maka kematian ini merupakan benda yang indah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, al-mautu tuhfatul mu'min. Mati itu hadiah Allah kepada orang mukmin. Sebab mati itu ainul hayat. Mati itu adalah hakikat kehidupan. Bermulanya kehidupan kita bersama Tuhan kita. Dan tak ada bersama keluarga kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu ayat surah Al-Mulk yang kita baca tiap-tiap malam memahamkan hakikat kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Di antara hidup dan mati, Allah Ta'ala sebut mati itu. Sebab apa? Mati merupakan matlamat kita.
Kita akan menuju kepada kematian. Hidup ini sebagai alat saja. Mazra'ah itu ladang kita. Maka Allah Ta'ala sebut dulu, kata ulama, mati kerana mati ni lebih afdal daripada kehidupan. Dalam masa yang sama, janganlah kita cerita pasal mati menyebabkan kita tinggal dunia. Itu pun kita tak mau. Ni cerita supaya kita ada masa kita menangis. Kalau tuan-tuan tengok cerita Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam filem yang bersiri itu, sangat bagus, walaupun di situ mereka melakukan watak sahabat yang besar, tetapi cerita itu sangat memberi manfaat bagaimana kehidupan Umar bin Khattab ini begitu takut dengan Allah Azza wa Jalla. Daripada jahiliyah dia berubah menjadi seorang insan yang sangat takutkan Allah Azza wa Jalla. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi kita masuk salatul janazah, menguruskan jenazah. Firman Allah Ta'ala, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Apabila sampai kepada manusia kematian, kita akan minta, orang jahat akan minta, ya Allah, kembalikan aku di dunia. Orang mukmin tak mau dah, alhamdulillah. Tetapi di syurga kelak, semua orang mukmin berpuas hati dengan syurga. Allah tanya, ada siapa lagi nak minta? Bangun orang mati syahid yang dibunuh. Dia kata, saya nak minta apa lagi, dapat semua dah. Dan nak minta hidup balik supaya dibunuh kemudian mati semua. Sebab nikmat mati itu mereka saja yang rasa. Sebab mati syahid ma'rakah sangat luar biasa. Dan kita pun tak tahu, sebab kita bukan hidup dalam dunia syahid begitu. Kita ada dunia kita sendiri, kita jihad kita lain daripada zaman orang lain. Tapi orang yang di Palestin merasai macam sekarang ni, merasai macam mana kepungan musuh terhadap bumi Ardul Muqaddas, bumi yang sangat mulia. Bumi itu bukan milik Palestin, bukan milik orang Arab, milik semua orang Islam yang wajib membebaskan bumi Palestin daripada Israel. Apa tujuan dia nak hidup? Sebab bila kita mati nanti kita kenal apa matlamat kita, apa fungsi kita, apa tujuan hidup kita. La'alli a'malu salihah, agar aku dapat buat baik. Semua kata macam. Masa di dunia, sebab kita ni banyak penipuan syaitan, penipuan hawa nafsu kita. Syaitan pula terbagi kepada dua, jin dan manusia. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhfal qawli ghurura. Banyak buat penipuan. Penipuan ni melalui bahasa, tawaran-tawaran mulut. Ini muskilah kita. Jadi manusia ni mudah tertipu. Sebab itu maka jadi syaitan, tipuan-tipuan syaitan ni sangat, orang kata apa, dia punya buat itu sampai kita yang belajar pun tertipu, buat ibadat pun tertipu, orang yang ikhlas pun mungkin tertipu, ulama pun tertipu, semua orang tertipu dengan syaitan. Nabi Adam pun tertipu mula-mula. Ini bukan untuk kita nak cerita bagi syaitan yang dia pandai. Nabi maksum, tetapi Allah nak tunjuk bahawa syaitan, kalau kita tak tengok tipu daya dia, kita boleh terjun. Sebab rekod menunjukkan ada orang yang hebat akhirnya tertipu dengan syaitan. Maka perlu kita mengawasi tipu daya syaitan. Fima taraktu, apa yang aku tak buat dulu di dunia, aku nak buat balik. Amal salih. Di sini kita melihat Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang yang beramal salih kehidupan yang baik. Wa man 'amila minas salihati min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Ini kaedah Quran. Siapa yang buat baik daripada kalangan lelaki dan perempuan, wa huwa mukmin, dalam keadaan dia mukmin, kami akan bagi dia kehidupan yang sejahtera. Ini janji Allah Azza wa Jalla. Makna konsep kita alladzina amanu wa 'amilus salihat perlu diprogramkan dalam masyarakat. Kerajaannya, sekolahnya, masyarakatnya, rumahnya dan sebagainya. Sebab hayat thayyibah ini ada dua makna. Tidak ada ketakutan dan tidak ada kelaparan. Bila semua orang beroperasi buat baik, ada badan kebajikan, ada badan akhirat dan sebagainya, akhirnya kejahatan akan terhapus. Muskilah kita sekarang ni, kita hanya mencegah kemungkaran, tapi program baik kurang, tak jadi. Sebab tu Al-Quran di dalam kita nak menyelesaikan masalah kemungkaran, tidak hanya cukup dengan cegahan. Sebab bila kita cegah, apa yang kita bagi alternatif kepada orang. Jadi Al-Quran dia mengemukakan dua perkara. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair.
wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kebaikan didatangi dengan dua uslub, suruh dan ajak. Maknanya kita perlu perkenalkan kebaikan dan penuhi program-program. Makna kita aturkan program kebaikan kepada masyarakat sampai kejahatan itu terhapus dengan sendiri. Mencegah kemungkaran, tak semestinya kemungkaran itu tidak akan berlaku. Akan berlaku kemungkaran yang kedua, yang ketiga. Dalam masa yang sama kita buat program mencegah kemungkaran, tetapi program kebaikan itu perlu digandakan. Sebab Al-Quran menyebut 2 kali. Dan program mencegah kemungkaran sekali. Maka pengambilan berat terhadap program-program yang berfaedah sangat penting. Kerana untuk kita menghapuskan secara orang kata apa, cara sempurna dan terbaik, perlu diadakan benda-benda yang baik. Saya sebut contoh seorang ulama India diceritakan oleh Abu Hasan Nadawi. Mereka ni nak selesaikan masalah ketagihan minum arak di kalangan penduduk orang India. Banyak pergi disko, naik kelab, pergi jumpa kerajaan supaya kerajaan menutup pusat-pusat disko. Kerajaan pula tak boleh tutup, sebab itu sumber dia cukai-cukai banyak dibayar. Jadi pendakwah ni fikir macam mana kerajaan tak mau tutup, dia pergi dakwah orang dalam disko tu. Dia pergi masuk hari-hari, sampaikan Islam, ajak orang yang minum arak tu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dakwah yang sebenar. Kita dakwah kat masjid ya, disko tak tahu lagi. Kita tak jumpa orang yang bermasalah. Itu dakwah yang sebenar. Sampai orang yang minum-minum arak ni tinggal arak, pergi masjid dan berzikir. Jadi tahun depan tu kerajaan tengok, apa mereka tak bayar ni, disko pergi jumpa token kata tak ada duit, orang tak main disko. Pelik, tahun lepas ramai kata. Dia kata betul, orang tak pergi disko, orang pergi masjid. Jadi kerajaan pun cek, rupa-rupanya betul, hak yang kaki arak semua pergi masjid lah. Akhirnya secara automatik disko pun tutup. Jadi kita kalau nak bagi naik kelak tutup, kita kena pergi turun lah, pergi bagi dakwah. Kalau kita duduk kat sini, mana mereka dengar? Yang dengar saya rasa saya duduk mengajar sini kat 10 tahun dah, sama je rupa, tak ada orang lain. Kalau bertambah anak muda, tak ada orang lain dah. Jadi dakwah kita tak berkembang. Dan kita pun tak ada kayu ukur kejayaan di sini. Apa yang kita nak ukur? Sebab semua orang baik, orang soleh, rajin sembahyang, tak ada kuliah pun sembahyang di sini. Semua buat program qiyamul-lail. Makna kita kenal semua, masya-Allah tabarakallah. Tapi yang duduk di situ tu tak ketahuan apa tu. Jadi itu yang program yang patut kita buat, dan itu cara untuk menyelesaikan masalah. Insya-Allah nanti kita akan cerita lagi bab mati. Mati ni menakutkan sikitlah. Banyak benda yang kita akan belajar, doa-doa mati dan sebagainya. Hampir beberapa hadis. Azan pun dah azan dah. Azan tu dah habis azan dah. Insya-Allah kita pun tak mau panjang sangat, nak bagi hidup tu. Konok sikit, kita mati malam ni tak tidur. Ada semua orang dia dengar ceramah mati, malam tak boleh tidur. Makan tak boleh, ada. Dia mimpi dia nak mati esok dah, ada. Kita pun tak mau macam tu. Dia terus tak pergi kerja, sebab dia nampak malaikat tulisan dia. InsyaAllah bila sampai hajat kita tak payah kita nak mati terus lah. Tapi kita minta bila kita mati diampunkan dosa dan diberikan kita maghfirah oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan depan pada hadis-hadis yang lebih kurang. Kita ada jenazah, banyak jenazah ni, lebih kurang ada 20 muka surat. Setakat itu dahulu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.